Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Hasya. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 1 tajuk membundarkan nombor. Untuk video PDPC kali ini, cikgu akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan bundar dan akan menunjukkan beberapa contoh yang berkaitan bagaimana cara untuk kita membundarkan nombor kepada puluh terdekat. Kita akan lihat standard kandungan. Standard kandungan 1.8 membundarkan nombor. Standard pembelajaran 1.8.1 membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih jauh lagi, kita akan kenali bundar. Apa itu bundar? Okey, bundar ialah proses menentukan nombor kepada nilai tempat terdekat. Okay, sebelum ni kita ada belajarkan nilai tempat untuk puluh. Jadi mudahlah untuk awak membuat aktiviti membundarkan nombor. Mula-mula sekali cikgu akan tunjukkan awak nombor 1 sehingga 9. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, nombor di antara nombor 1 hingga 9. Sekarang cikgu akan buatkan pembahagi di antara nombor 4 dan juga nombor 5. Sekarang ni kita ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan nombor 1, 2, 3 dan 4. Manakala kumpulan yang kedua, kumpulan 5, 6, 7 dan 8. Awak tengok kumpulan yang di sebelah kiri. Okey, kumpulan ni nombor 1, 2, 3 dan 4. Kita namakan dia kumpulan nombor kecil. Manakala nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 di sebelah kanan kita namakan pula kumpulan nombor besar. Apa kegunaan kumpulan-kumpulan nombor ini? Okey, kalau awak nak tahu, kita lihat contoh selepas ini. Sebelum cikgu menunjukkan contoh yang pertama, cikgu nak ingatkan nombor-nombor pada kumpulan kecil dan kumpulan besar kita akan lihat pada digit yang berada di nilai tempat sah atau di rumah sah. Kita lihat contoh yang pertama, bundarkan nombor. Cikgu akan gunakan garis nombor. Okey, kita akan ambil nilai puluh yang paling kecil iaitu 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sekarang cikgu buat pembahagi untuk memisahkan antara dua kumpulan. Awak lihat nombor 11, 12, 13 dan 14. Okey, tadi cikgu dah ingatkan kepada awak kumpulan nombor kecil dan kumpulan nombor besar kita akan lihat nombor yang berada di rumah sah atau nilai tempat sah. Sekarang awak lihat nombor 11, 12, 13 dan 14. Rumah-rumah sah mereka terdapat digit dalam kumpulan nombor yang kecil. Betul tak? Okey. Apabila nilai tempat sah, digit-digit pada nilai tempat sah berada pada kumpulan nombor yang kecil, maka nombor-nombor ini akan mencari nilai puluh terdekat yang paling kecil. Maka mereka akan pergi kepada nilai puluh terdekat ialah 10. Kemudian untuk nombor 15, 16, 17, 18 dan 19. Apabila nombor-nombor ini kita hendak bundarkan kepada puluh terdekat, kita lihat pada nilai tempat sah. Okey, pada nilai tempat sah awak lihat nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, awak kena ingat apa yang cikgu cakap tadi, nombor-nombor ini berada pada kumpulan nombor yang besar. Apabila ia berada pada kumpulan nombor yang besar, maka ia akan mencari nombor-nombor ini akan dibundarkan kepada puluh terdekat. Dia akan mencari nilai puluh yang besar. Dia akan pergi kepada nombor 20. Okey.
Contohnya 15 apabila dibundahkan kepada nombor puluh terdekat, maka jawapannya ialah 20. 17 pun sama. 17 dibundahkan kepada puluh terdekat, jawapannya ialah 20. Kerana 7 yang berada pada nilai tempat sah merupakan kumpulan nombor besar. Jadi ia akan pergi kepada puluh yang terbesar. Seterusnya kita akan lihat soalan. Okey, soalan. Bundahkan 13 kepada puluh terdekat. Untuk membuat garis nombor, kamu perlu lihat pada nilai digit di tempat puluh. Sekarang ni nilai digit di tempat puluh ialah 1. Maka 1 kita perlu ambil puluh yang terdekat untuk membuat garis nombor. Kita akan pilih 10. Okay, kita lengkapkan dulu garis nombor ni. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okay, sekarang kita akan tandakan nombor 13. Bila dah tandakan nombor 13, awak kena buat kumpulan. Awak lihat nombor pada rumah sak. Okey, cikgu dah terangkan tadi. Garisan di antara 14 dan juga 15. Okey, kita lihat nombor 13 berada dalam kelompok kumpulan yang kecil. Sebab apa dia dalam kelompok kumpulan kecil? Kerana nilai digit pada tempat sah ialah 3. Jadi 3 termasuk dalam kumpulan nombor yang kecil. Apabila 13 dibundahkan kepada puluh terdekat, maka jawapannya ialah 10. Nampak tak kegunaan kumpulan nombor besar dan juga kumpulan nombor kecil? Jadi 13 dibundahkan kepada puluh terdekat menjadi 10. Kena ingat ya, kumpulan nombor yang kecil dia akan mencari puluh yang kecil. Di antara 10 dan 20, yang mana satu puluh yang kecil? 10. Soalan yang seterusnya, atau contoh yang seterusnya. Bundarkan 26 kepada puluh terdekat. Okay, kita lihat nombor 26. Kemudian puluh terdekat. Kita nak buat garis nombor. Okay, kita lihat nombor yang berada pada nilai tempat puluh. Okay, nilai tempat puluh ialah nombor 2. Jadi kita mulakan dengan nombor 20. Maka kita mulakan garis nombor kita dengan nombor 20. Okey, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Okey, sekarang apa lagi yang awak perlu buat? Tandakan tempat nombor 26. Bila kita dah tandakan, kita kena buat kumpulan. Okey, kita buat garisan di antara 24 dan 25. Kemudian kita lihat nombor pada tempat nilai tempat sah. 5, 6, 7, 8, 9. Ia termasuk dalam kumpulan nombor yang besar. Jadi apabila sesuatu digit termasuk dalam kumpulan nombor yang besar, maka ia akan mencari puluh yang paling besar. Jadi 26, dia akan mencari 30. Jawapannya 26 dibundahkan kepada puluh terdekat menjadi 30. Okey, lagi sekali cikgu nak ingatkan, untuk membuat garis nombor, kita perlu melihat digit yang berada pada tempat puluh. Okey, pada tempat puluh. Digit yang berada pada tempat puluh, nombor 26 ni ialah 2. Maka kita mulakan garis nombor kita dengan nombor 20. Okey, nampak tak setakat ni? Faham? Sekian saja video PDPC cikgu pada kali ini. Pastikan awak melihat video cikgu yang akan datang, iaitu menggunakan nombor part 2. Dalam part 2 ni ada lagi benda menarik yang akan awak belajar. Jangan lupa tunggu dan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.